Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan. Setelah kita qiyam Ramadan, kita ada peluang sedikit tazkirah. Alhamdulillah. Hari ini kita berimamkan Imam Jawa. Oh, alhamdulillah. Bagus. Oh. Alhamdulillah ikhwan. Kalau saya mengajukan sedikit soalan. Tadi kita semayang tadi, kita pasang niat apa? Usalli sunatan tarawih ke usalli qiyam Ramadan ke? Qiyam Ramadan. Satu. Maknanya tadi kita niat aku sembahyang qiyam Ramadan 2 rakaat. Sebab itu yang ada dalam hadis, man shoma Ramadan, satu. Yang kedua, man qama Ramadan, qiyam Ramadan. Dan kalau kita niat usalli sunatan tarawih, ialah itu kita kata nama kedua. Tapi nama yang Nabi bagi qama Ramadan, qiyam Ramadan. Satu. Yang kedua, kerana sembahyang qiyam Ramadan itu dia dianggap satu jumlah yang besar. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 8. Lepas tu kita berhenti, kita ambil witir 3. Maka di situ ada suatu kemudahan niat pada kita. Kita cukup memada niat pada rakaat pertama sahaja. Hak berikutnya dia boleh susul macam tu saja. Dan kalau kita pilih nak niat tiap-tiap rakaat pun boleh. Tapi kalau kita nak ambil kemudahan, hak mula tu kita ingat kata aku semayang qiyam Ramadan. Lepas tu yang lepas tu Allahu Akbar pun boleh. Tapi bila mai sampai witir, kita nak kena niat lain lah. Sebab dia solat yang terpisah tapi dalam satu bumbung. Itu yang kedua. Alhamdulillah ikhwan. Saya tanya Pakcik Din nak cakap tajuk apa? Sebab kita ada tajuk macam-macam. Kita kena cari tajuk yang sesuai dengan iklim, dengan musim. Nanti kita musim hujan. So Tuan Haji Abdul Karim, kita kena ada tajuk yang apa kita panggil, tajuk yang membakar kita punya kalori. So kalau kita dengar, dia bakar kalori kita. Kata apa Pakcik? Pak Long dalam bahasa orang putih, dia tadi saya duk ingat dia membakar, burning sensation. Oh, panjangnya Pakcik. Burning sensation. Wow, baru ni. Dia membakar. Ikhwan, ada dua tajuk. Tajuk itu kalau nak sambung, kita masuk yang kedua lah. Boleh. Tapi saya mengambil panduan daripada Pakcik Din, kerana puasa ni panjang. Apa yang kita nak kalut? Kita nak pergi tak mana? Tajuk kita panjang, kita boleh cakap macam-macam tajuk. Kita ada lagi satu tajuk yang kalau kita nak kita nak membakar kalori kita. Berkenaan dengan zifaf, az-zifaf. Tajuk zifaf ni tajuk yang kita jarang cakap. Dan tajuk ni pun kita jarang dengar. Zifaf. Apa dia Tok Mat bila kata zifaf? Dia berkenaan macam mana Nabi dalam rumah tangga dia dengan isteri-isteri dia. Bagaimana Nabi berkasih sayang dengan isteri dia, macam mana Nabi cakap dengan isteri dia, Nabi komunikasi. Sebenarnya tajuk ni kita duk buat hari-hari.
Cumanya kita tak tahu bahagian yang kita buat hari-hari itu ada dalam sunnah. Kita tak tahu. Tapi dia memang sunnah. Cuma kita tak tahu. Tapi hari-hari kita buat. Betul Pak Long? Pak Long? Contoh kita hari-hari. Hari-hari. Kita sentuh isteri, kita peluk dia, kita kucuk dia. Kita based on keluarga bahagia. Kita punya tapak asas kita mencari kebahagiaan. Kita tak tahu pada menyatakan bahawa yang lebih utama adalah mencontohi Nabi. Mana mungkin kita contoh Nabi, kita tak jumpa dengan bahagia. Kita memburu bahagia, tapi kita tak cari orang yang bahagia. Kita cari motivasi tu, motivasi ni, tapi memburu bahagia. Macam kita memburu harta karun, tapi karun tak mau. Tapi harta ni kita mau. Dia tenggelam di Mesir, cari di Penang. Jadi yang kita jumpa tu harta siapa? Kita punya pencarian tu macam hadaf kita, cara kita duk pi tu macam tak berapa jelas. Baik Pak Cik Din. Saya ambil satu contoh yang ada dalam hadis Bukhari. Satu contoh yang ada dalam hadis Bukhari. Cerita daripada Asma bin Yazid. Asma bin Yazid. Oh, Mr. Lawyer kena dengar. This is your future. Kita pun future juga, Cik. Saya tengok Pak Cik, boleh Pak Cik tajuk ni? Dia bagi bakar kalori. Saya nak tengok bagi tumpuan ke tak. Pasal dalam tazkirah yang berikutnya saya akan tanya soalan. Saya telah bekalkan hadiah-hadiah. Saya akan tanya. Sekurang-kurangnya hadiah itu sebiji kurma. Hadiah. Tengok. Pertama sekali saya ingatkan dulu dalam bab zifaf ni, perkataan yang saya ambil daripada Syekh Maulud Al-Hanafi. Dia kata kalau ada sunnah Nabi yang kita tertinggal, kita belajar, baru kita tahu dia sunnah. Tapi dia kata, masa, situasi dan keadaan telah berlalu. Contoh dia kata, sunnah kekah. Kita sedang umur kita dah nak masuk 5 angka. Macam saya dah masuk 5 angka. Pak Long baru 4 angka. Saya dengan Pak Long, saya tua Pak Long 4 tahun. Saya 56, Pak Long bawa ke belakang. Pak Long muda daripada saya lagi. Kita sedap dah berumur macam ni Pak Cik Din. Tua dah. Kita cek balik, mak kita tak ada buat kekah kita, pak kita tak ada buat kerana kita miskin. Maka Syekh Maulud Al-Hanafi kata, kita boleh mengihyakan balik sunnah tu. Kerana dia telah tercicir dalam hidup kita. Walaupun masa dia dah berlalu. Kekah ni berapa Tok Mak umur 7 hari. Nak cukur kepala apa lagi dah tak ada rambut dah nak cukur. Tapi kita ihya balik. Kita ihya balik dengan kita niat kata litiba'i sunnah, mudah-mudahan. Kerana kita tak tahu, kerana keuzuran, kemiskinan, apa-apa yang melanda, itulah menjadi penghalang. Bukan kerana kita tak mau buat. Jadi bila ada peluang kita nak qada balik, maka kita buat balik. Dan kita berdoa supaya Allah memberi rahmat kita. Termasuk dalam Pak Cik Din, dalam hak kita nak baca ni. Kadang-kadang sunnah dalam perkahwinan ni, kita dah kahwin pun. Masa kita kahwin, nanti kita baca dalam hadis, kita terlepas. Apa yang kita kena buat masa kita kahwin, terlepas. Yang kita buat itu semuanya adat kita saja. Kita marhaban, kita bergendang, kita berdebung, kita bersanding. Tapi yang Nabi ajak tu, apa kita kena buat, kita terlepas. Tiba-tiba kita baca, kita jumpa balik. Maka kita ihyakan balik. Walaupun masa dia dah berlalu, kita jumpa isteri kita, ihya balik. Isteri jumpa suami, ihya balik. Boleh Pak Cik Ramzan? Apa? Pak Cik Ramzan kan?
Ramlan, Pakcik Ramlan, maafkan saya. Sebelah sahabat Syam, takkan saya panggil Pakcik Syam, sahabat Syam. Kan? Setuju tak dengan saya? Bukan dengan saya, dengan Syekh Maulud Al-Hanafi. Kita ihya balik. Dalam hadis Bukhari, Asma binti Yazid. Asma binti Yazid cerita, apa dia cerita ikhwan? Dia kata ini qayyantu Aisyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pada masa Aisyah kahwin dengan Nabi, yang dandan Aisyah tu aku. Aku yang dandan Aisyah. Panggil apa? Mak andam. Aku yang solekkan Aisyah tu. Summa ji'tuhu fada'autuhu li jilwatiha. Aku sediakan Aisyah, aku yang keluar daripada bilik Aisyah, aku yang panggil Nabi. Aku panggil Nabi, aku bagi tahu pada Nabi, kata Aisyah dah siap. Ikut prosedur orang Arab. Kata pengantin dah siap dah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ila jambiha. Aku tengok Nabi keluar, Nabi mai duduk sebelah Aisyah. Hari kahwin dah angkat nikah semua, dah solek Aisyah duduk. Dia kata aku panggil Nabi bagi tahu Aisyah dah. Nabi mai duduk sebelah Aisyah. Hak ni bukan duduk bersanding. Duduk kerana dia sah dah jadi bini kita. Orang persila. Kenapa orang persila? Kerana kehormatan Raja Sehari. Takkan Raja nak pergi dapur sendiri. Bolehlah Raja pergi dapur sendiri. Orang nanti kata, apa punya Raja? Persila. Kata Asma, fa'utiya bi'ussi fihi labanun fashariba. Aku sediakan susu kat Nabi. Susu. Sebagai adat orang Arab, bagi pengantin makan susu. Aku bagi Nabi makan susu. Sumana walan Nabi sallallahu sumana walahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minum. Kemudian fa khafadat ra'saha. Habis dah Nabi minum, baki tu duk ada. Nabi suar dekat Aisyah. Bila Nabi suar pada Aisyah, Asma kata Aisyah tak angkat kepala, duk tunduk kepala. Tunduk kepala. Pasal apa Pakcik Din? Pakcik Din, pasal malu. Aisyah malu. Dia kahwin dengan Nabi, dia malu. Asma kata, wastahya, memang dia malu. Aku kata pada Aisyah, aku kata apa? Aku kata fantahartuha. Aku kata ambil susu daripada tangan Nabi itu. Khuzi min yadin Nabi. Ambil susu di tangan Nabi itu dan minum. Jangan biar suami bila bagi minuman tu, jangan biar minum. Barulah Aisyah minum, dan Aisyah tersipu malu di situ. Ini hadis apa Pakcik? Hadis Bukhari. Yang ni kita buat tak masa kita kahwin dulu? Tok Mat pegang belakang Abang Man. Buat tak Abang Man? Buat tak? Kita kahwin, kita duduk tak sebelah bini kita, dan kita bagi tak dia minum cawan susu? Atau tak apalah, teh pun tak apa, teh halia pun tak apa. Ada tak sunnah tu kita buat? Kalau tak ada Pakcik Ramlan, saat pergi balik buat. Buat. Saat pergi balik, carilah yang apa-apa yang dia tak pantang, dia boleh minum. Kata, nah, duduk sebelah dia. Dia minum. Kata kat dia, tunduk, malu Ustaz. Malu apa abang? 2 hari lagi nak keluar cicit pula. Malu apa tak? Aku nak hidupkan balik tu. Aku terlupa. Aku tak tahu. Buat. Ini satu daripada sunnah. Yang dalam sunnah ini dia tunjuk kelemah lembutan. Sifat wanita itu ditonjolkan. Dia bukan wanita kahwin, dia posing sana, dia posing sini, lari pergi kat tepi laut, cari pokok yang daun pun tak ada. Kerekot lagu ni ambil gambar. Tak. Wanita ni dia sifat dia malu. Dia bagi minum air, dia capai minum.
Buat lagi, balik lagi buat. Saya ingat Pak Long buat tak? Tak ingat langsung Pak Long. Balik saya lagi buat. Itu adalah daripada sunnah. Satu. Dua. Satu hari anak sahabat kahwin. Anak sahabat kahwin maknanya sahabat punya anak lah. Dia tak dan jumpa Nabi. Ada anak sahabat jumpa Nabi. Ada anak sahabat tak dan jumpa Nabi. Ini sahabat yang anak dia tak dan jumpa Nabi. Kahwin. Dia buat kenduri kahwin, dia panggil lah sahabat besar-besar. Dia panggil Abi Zar, dia panggil Huzaifah, dia panggil Abdullah bin Mas'ud. Panggil, buat kenduri besar. Dia pergi kumpul rumah dia, masuk waktu maghrib. Semayang maghrib. Dia tunjuk Abi Zar jadi imam. Abi Zar kata, pasal apa aku pula nak jadi imam? Abi Zar kata, mapleh mana mapleh? Hari ini hari besar dia, hari ini hari berkat dia. Dia jadi imam. Suruh dia jadi imam. Dia jadi imam. Habis dia jadi imam, anak sahabat ni terkenal dengan nama Abu Sa'id ni. Habis dia jadi imam ni. Abu Asid kata, habis jadi imam, aku tengok semua sahabat Nabi besar-besar. Dia kata, aku tanya satu soalan. Aku tanya, apakah yang menjadi kesunahan yang Nabi ajak kita bila dah kahwin? Maknanya tadi dah angkat nikah dah semua, dah minum susu semua. Tadinya. Masa ni apa pula Nabi ajak? Sahabat masing-masing sekarang dia ni muda. Muda kan? Dia tanya sahabat tua-tua, hang tengok muka aku tengok muka hang. Dia pun tengok muka pak dia. Dia kata, hang tak ajak ke kat anak hang? Dia kata, dia tahu sendiri ajak apa. Dia tahu sendiri. Tak. Dia kata, mai sini. Abi Zar panggil dia, mai sini. Dia kata, hang tahu tak apa Nabi ajak kami? Bila kita masuk jumpa isteri kita, tengok muka dia, Nabi kata, baca doa. Baca doa. Kita boleh pilih doa, ulama kata boleh pilih doa. Tapi isi doa itu memohon perlindungan daripada semua keburukan akhlak yang ada pada diri dia. Supaya dia tak bawa dalam rumah tangga ni. Tapi yang kami ni Nabi ajak kami, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Yang tu Nabi ajak kami. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, kebaikan yang ada pada dia. Dia kata, aku pohon, aku suami, aku pohon semua kebaikan isteri aku ni. Dan aku memohon pada engkau perlindungan dari semua, perlindungan daripada semua keburukan yang ada pada dia. So, Abi Zar kata, hang boleh letak tangan hang atas kepala dia, hang baca. Lepas tu, sebelum daripada tu, hang sembahyanglah 2 rakaat dengan dia. Sembahyang qabli isyak ke, sembahyang sunat wuduk ke, buat berjemaah. Lepas tu letak tangan atas dia, atas kepala dia. Lepas tu Abu Asid tanya, habis baca doa tu, apa aku kena buat? Kata Abi Zar, hang buatlah apa hang nak buat. Hang tu saya tanya aku dah. Yang ni kita buat dah itu. Tok Mat tengok balik Abang Mat. Abang Mat tengok balik Tok Mat. Yang ni buat dah lagi. Kita masuk jumpa isteri kita, kita letak tangan atas kepala dia. Kita letak tangan atas, bukan di kepala. Kita letak tangan atas kepala dia. Baca doa. Ya Allah. Tapi lah ni kita dah kahwin dah 30 tahun. Boleh tak kita buat balik? Pakcik Din? Boleh tak buat balik? Ya, pasal hari tu kita tak tahu. Pak Long setuju tak masa kita kahwin hari tu kita tak tahu yang ni? Tak didedahkan pakcik kan? Tak didedahkan pada kita. Tak didedahkan. Kita tak tahu. Tapi alhamdulillah kalau pasangan kita masih hidup, alhamdulillah. Tapi kalau pasangan kita dah tak ada, Allah. Makcik tengok ke tepi. Makcik tengok ke tepi. Makcik bagi selekor tengok. Tak apa makcik. Isteri pula bila dia dengar benda ni, itu patut suami buat kat dia.
Maka menjadi sunnah pada isteri tuntut pada suami. Abang buat balik ke saya. Saya nak doa berkat Nabi itu, saya nak. Tuan Haji Abdul Karim, adakah ini satu bebanan? Hari kita balik-balik pegang tangan abang. Fitrah pun tak keluar lagi jumlah fitrah duk pegang kepala orang apa. Tak, bukan. Aku nak baca doa. Aku nak baca doa. Saya tidak tahu ikhwan, pengalaman yang kita kata masyayikh kita cerita, guru-guru kita cerita. Dia kata kami pun dulu masa kami kahwin, kami muda, kami tengah mengaji, kami pun tak tahu apa, kami kahwin. Masa kahwin tu kami masih student, dia kata. Tapi bila dalam proses tu kami duk belajar, kami jumpa riwayat ni. Kami kadang-kadang di kalangan kami dah ada anak banyak, kami baru buat. Dan kami dapat rasa berkat ihya sunnah Nabi itu. Bini kami dengar kata kami, dia sayang kat kami. Sebab doa-doa yang kita baca tu doa daripada Nabi SAW. Oh subhanallah. Agak-agak hak ni berat dah Pak Cik Din. Sekejap balik kita nak buat. Aduh, orang tak payah-payah. Allah. Jangan lebih mengapai depan bini. Ya Allah. Kau jahat kita, ya Allah, saya memohon kebaikan yang ada pada diri dia dan saya berlindung padamu daripada keburukan dia. Bini amin. Tengok kita baca doa kahwin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Kita tak kata barakallahu lakuma, kita kata ka. Barakallahu laka. Sedangkan itu suami isteri, tapi kita pakai dhamir untuk seorang dan berat pada muzakkar. Kenapa? Kerana dalam rumah tangga tu bebanan itu diletak pada suami. Jadi bila kita kata barakallahu laka, kita khitab pada suami dia, bini dia dapat. Dalam bahasa Arab dia kata li taghlib. Kalimah itu memenangkan. Betul Pak Long? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau i'rab dia allazina itu muzakkar. Wahai orang laki-laki yang beriman, diwajib pada kamu puasa. Mana ada ayat suruh perempuan puasa? So orang perempuan boleh hore, kami tak ada ayat. Tapi ini dalam kaedah bahasa dia kata li taghlib. Dipakai ayat memenangkan. Tak payah diulang laki dan perempuan. Cukup satu dia sebut, dia masuk ke dalamnya. Jadi kita barakallahu laka, Allah berkati engkau. Engkau siapa? Suami. Kalau suami dapat berkat, confirm isteri dapat. Bila suami kata pada isteri, aku mohon pada Allah, ya Allah saya mohon padamu, berilah kebaikan dia pada saya. Maka automatik kebaikan suami akan pergi pada isteri. Saya berlindung pada dia, pada engkau ya Allah, daripada keburukan dia. Dan automatik Allah lindung keburukan suami kepada isteri. Dia simple, dia sangat kecil, very technical, tapi dia menentukan position hati kita, fikiran kita, emosi kita dalam kita melayari sebuah rumah tangga. Itu dua, tiga. Bolehkah Pak Cik Din? Nak kena nota ni, nak kena buat sekali. Tapi yang ni kita tak boleh kata Ramadan panjang. Takut apa? Takut umur kita yang tak panjang. 3. Bolehkah Pak Long? Tunduk nampak Pak Long. Yang ketiga, Nabi SAW. Yang ketiga, Nabi dalam hadis Jabir, Tok Mat, saya betul-betul kena ikon Tok Mat. Saya rasa sebelah ni cubit tak rasa apa. Dia betul-betul tak apa, it's okay. Saya lagi kena Nescafe dia. Hadis Jabir. Ingat nama Jabir? Abang Man ingat Jabir? Ada tak ingat satu kisah pasal dia? Bila kata Jabir ni, ada satu cerita pasal dia kita ingat, ada tak? Penulis wahyu. Pak Long, ada ingat pasal Jabir yang teringat?
Jabir bin Abdullah, ada tak teringat sesuatu pasal dia? Tok Mat, ada ingat? Ha? Yang mana? Pegang bendera. Masa bila? Pilihan raya ke? Masa perang? Sahabat kata masa perang. Jabir dalam perang Khandaq, dia di antara orang yang tengok perut Nabi ada batu. Masa dia yang minta izin balik kan, nak buat masakan, lari balik, dia minta izin balik, suruh bini dia masak, cari keliling rumah tak ada apa-apa, tiba-tiba anak ni anak kambing yang sedang nak membesar, tak ada lah isi banyak mana pun. Dia kata sembelih. Aku tengok Nabi dah ada 2 batu dah di perut. Sembelih, dipanggil Nabi. Bila panggil Nabi, dia bisik-bisik kat Nabi, ya Rasulullah, saya ada sembelih anak. Saya masak satu masakan orang Madinah suka makan, nama burma. Dia macam cincang-cincang daging tu, burma. Anta rajulun aw rajulani. Dia bisik, dia Rasulullah seorang, carilah Abu Bakar ke Umar, pendek kata satu hidang, kita pergi makan. Nabi kata kat dia, masak apa? Dia kata burma. Nabi kata tayyib. Ini Nabi kata sedap. Banyak mana? Dia kata anak. Nabi kata kasir. Ni cerita makan besar ni. Pucat muka dia. Nabi tak reti macam kita ya kawan. Nabi tak reti. Nabi tak reti. Orang bagi Nabi nak makan seorang tak reti. Nabi tak reti orang bagi. Ya, tak reti. Yang tu kita, orang abad kata ni saya bagi sorok, kita pelari terus. Nabi tak reti. Nabi panggil ayyuhal muhajirin wal ansar. Jom Jabir buat burma. Cunggik dia. Kita jumpa dalam Riyadhus Salihin, isteri dia. Balik-balik dia cemas. Kata macam mana ni aku panggil Nabi, Nabi panggil satu batalion turun mai. 3,000 orang duk korek Khandaq. Semua tak makan. Itu dipanggil al-maja'atu. Al-maja'atu zaman lapar, kemarau. Isteri dia kata, abang, huwa Rasulullah. Dia Rasulullah, seorang Rasul tidak akan zalim pada umat dia. Semua makan di rumah dia, cukup. Jabir. Dia kahwin. Dia ni ada anak adik perempuan 9 orang. 9 perempuan. Termasuk dia yang ke-10, dia lelaki. Mak dia mati, pak dia mati. So Pakcik Din dia kahwin lah. Tapi adik ni, masalah adik. Maka orang, isteri itulah, orang kira kahwin. Masa dia kahwin, dia tak habaq kat Nabi. Dia tak habaq, dia kahwin semua. Waktu dia, apa, kita kata apa? Orang Jawa kata apa Agus? Surprise. Buat surprise. Surprise. Kan? Nak buat apa? Kejutan kat Nabi. Tiba-tiba, cik, balik menantu. Siapa balik menantu? Tengok. Tun Nela balik menantu. Pak dia seronok. Menantu bapak balik. Menantu bapak cantik. Seronok. Surprise. Nabi jumpa dia. Apa Nabi kata kat dia, ikhwan? Ini dalam riwayat Bukhari. Nabi tengok dekat dia tu bau wangi. Wangi tu di Madinah, minyak tu dipakai oleh pengantin ya. Wangi tu wangi pengantin. Nabi tanya dekat dia. Nabi kata, ham nikah? Nabi kata, tazawwajta? Dia kata, ya, saya menikah. Nabi kata kat dia, bukran au saiban? Hang kahwin anak dara ke hang kahwin apa? Janda. Darah apa? Saya jaga kesopanan. Pak Riau. Hang kahwin dara ke bukran au saiban? Dia kata kat Nabi, dia kata, dia macam terenyih-renyih lagu tu. Dia kata, saibun, aku kahwin janda. Tengok Nabi jawab. Pakcik dia. Nabi jawab kat dia. Nabi kata kat dia, Nabi kata, malaka, ni pasal apa? Pasal apa yang pilih janda? So jangan silap faham. Abang Man, jangan fokus sangat Abang Man. Tenang saja.
Kenapa hang kahwin dengannya ni apa? Janda. Dia begitu. Dia kata malaka. Hang ni pasal apa Nabi kata? Nabi kata malaka walil azara walu'abiha wali azara walu'abiha. Hang ni pasal apa Jabir? Hang tak tahu ke? Hang tak tahu ke anak dara ni ayat liak dia? Dan hang kalau melawak dengan dia lain dengan pada hang melawak janda. Hang tak tahu ke benda tu? Hang ni pasal apa? Dia kata tak ya Rasulullah, bukan tak tahu, saya tahu. Saya ada 9 adik perempuan. Kalau saya kahwin dengan anak dara, dia nak handle macam mana? Dengan dia pun sifat macam budak, dengan adik-adik saya macam budak, saya tanggung 10 orang tu. Tapi kalau saya kahwin dengan janda, dia ada pengalaman dalam rumah tangga. Tapi Nabi kata kat dia, Nabi kata Jabir, bagi anak dara tu Nabi kata lil azara walu'abi, lil azara walu'abiha. Nabi kata kau kahwin dengan janda, kau bertukarlah ayat liak dengan dia, kau melawaklah dengan dia, kau cucuklah pinggang dia. Yang ni Pak Cik Ramzan kita buat dah lagi, tukar ayat liak dengan isteri. Memang bakar kalori betul. Selama kita kahwin, kita pernah tak tukar ayat liak dengan bini kita? Bagi fokus nampak lagu tu. Tok Mat. Pak Cik Din, boleh tak kita buat balik benda ni? Bahaya. Tapi kesemuanya ini ikhwan ada peruntukan dalam sunnah. Kita ni ikhwan, maafkan saya lah, saya nak kata sikit. Kita ni dididik, kalau kucuk isteri, kucuk di mana? Deh. Siapa yang ajak kita? Pokok supi ni lah. Pokok supi ni ajak kita. Kalau isteri, kucuk di deh. Kalau isteri pula nak kucuk suami, kucuk di mana? Tangan. Dalam sunnah, Nabi suruh kucuk isteri di mana? Asio, memang. Takkan kucuk di tangan tukar elok. Sahabat kita. Tak pernah Nabi ajak. Sahabat. Tapi kita tak mau. Orang Melayu ni apa pantang tu saya tak tahu lah, budu ke, pasal belacan ke, tak tahu. Kita tak tahu pada menyatakan bahawa itu telah kita tinggalkan, sedangkan dia adalah sunnah. Haji Abdul Karim rasa bersalah tak Haji Abdul Karim? Rasa bersalah tak? Abang Man rasa bersalah tak Abang Man? Tak tahu benda ni. Oh, dah terus. Kita tak tahu benda ni. Kita duk ingat ni semua kerja orang putih. Orang putih memang tak ada budaya, tak ada agama. Kita duk ingat kerja orang putih. Bila kita baca dalam hadis Bukhari, takkanlah orang putih baca hadis Bukhari. Kita ni kan hadis sahih ya. Lepas itu Nabi, apa kata Aisyah? Aisyah kata bila Nabi masuk dalam rumah, tak ada benda pertama Nabi buat dalam rumah. Orang tanya Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala baitahu. Nabi masuk saja kaki kanan dalam rumah, benda apa mula Nabi buat? Aisyah kata siwak. Benda pertama dia akan buat, dia akan gosok gigi dia. Kemudian dia mendapatkan aku.
Oh, subhanallah. Kita semayang ikut cara Nabi, zikir macam Nabi, kita lancarkan zikir pagi petang macam Nabi. 3 perkara ni kita tak ikut lagi. Dan kalau kita nak ikut, kita rasa macam apa? Kepala otak hang Ada banyak lagi Pakcik Din. Saya ambil 3 aja. Agak-agak berat dah Pakcik Din. Pasal dia adalah sunnah. Kerana itu saya katakan tadi, kadang-kadang benda ini terlepas kerana suasana masa, situasi, kondisi. Tapi boleh tak kita nak apa panggil? Go back pasal apa? Pasal ialah memang kita cium isteri kita. Nabi cium pipi isteri. Betul? Masa bila Pak Long? Nabi cium pipi sini. Nabi nak keluar rumah. Lagi satu masa bila? Masa puasa. Kan? Di siang hari Nabi cium di sini. Lepas tu Nabi nak keluar pergi masjid, Nabi cium sini. Kita kononnya beradab. So, depan khalayak ramai, isteri pun cium kepala suami. Konon-kononnya beradab sangat lah tu. Dah telah tu kira apa? Sunnah lah. Pokoknya dah abenan. Dah. Ingat ini ingat nama ni baik-baik. Sulaiman akhlaqan. Ingat baik-baik. Ini adalah sunnah. Ya. Itu 3 perkara. Yang keempat saya fikir lagi sekali ya. Saya ingat pakcik pukul menonton nak tulis. Yang keempat. Hari ni baru pakcik dia kata awal lagi. Awaknya berhenti awal lagi. Masuk lagi keempat. Alhamdulillah. Rupanya ikhwan, agama ni, sunnah ni tak ada satu angle kita dibiak terkuntang-kenting. Tidak ada. Tak ada langsung. Kesemuanya dia betul lah Rasulullah itu uswatun hasanah. Demi kebahagiaan rumah tangga kita. Saya terlupa siapa penyanyi dia. Tapi tak habis ingat sikit. Dia kata demi sebuah cinta. Demi sebuah cinta ke demi sebuah apa? Demi sebuah cinta ku berjanji. Pakcik bisa dengar tak? Pak Long tak bisa dengar. Demi sebuah apa? Demi sebuah cinta ku berjanji. Sambungan dia? Tak, sambungan dia? Kan duk ingat 3 benda tadi. Siapa dia? Najib Anip. Betul ya? Ya. Nabi ajak kita macam mana nak bertahan rumah tangga, macam mana nak bertahan kebahagiaan. Kita duk ambil petua kat sana, petua kat sini, masak, beras, baca selawat, basok tu nak bagi hati anak-anak. Tak. Nabi ajak pada kita. Asuhan anak-anak tengok mak ayah hidup bahagia, automatik dia diasuh dengan bahagia. Pasal itu ikhwan, yang mana sunnah-sunnah kita tertinggal itu kita boleh buat balik. Adakah dengan umur kita dah lanjut itu menjadi penghalang? Haji Abdul Karim? Haji Abdul Karim rasa terhalang tak balik nak minum susu balik? Balik Fitrai. Subhanallah, subhanallah. Cukuplah dekat tu pakcik. Saya punya sejuk pun duk memang tinggi. InsyaAllah pada akan datang kita akan terang lagi. Lebih kurang saya duk kira ada 16 sunnah yang kita tinggal dalam perkahwinan. Ini baru berapa tu Mat? 3. Jadi ada lagi berapa? 13. Ada lagi 13. InsyaAllah pakcik dia day by day, week by week,
sepanjang Ramadan ni kita boleh habiskan dan kita boleh amal ke semua sunnah Nabi. Dan saya akan sebut 2-3 hadis palsu yang dimasukkan dalam peradaban suami isteri, tapi dia palsu sangat, tapi dipakai. Kenapa ini tak boleh? Kenapa ini tak boleh? Kerana hadis ini bila cek balik kedudukan dia adalah palsu, dan sekian lama itu dipakai dalam sebuah perkahwinan. Sangat tidak diberkahi. Cukup Pak Cik Din. Pak Cik Din ada soalan nak tanya saya? Clear? Jelas? Dapat diamalkan? Insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Susu. Ya, Pak Cik tanya, pengantin bagi makan susu ni adat ke sunnah? Kita kata itu adat. Itu adat. Tapi seperti kata Syekh Utsaimin kata, adat Arab ni terbahagi pada dua. Satu adat Arab yang Allah tak pilih Nabi dia terlibat. Satu lagi adat Muhammad Arab dan dia terlibat. Contoh Syekh Utsaimin kata, makan dhab, Allah tak pilih Nabi makan. Makan arnab, Allah tak pilih Nabi makan arnab. Makan bawang putih, Allah tak pilih dia. Sedangkan memang dia hidup dalam adab tu. Yang mana adab dia, yang Allah pilih dia terlibat. Dan bila macam pakai jubah, pakai selendang, ini adab orang Arab, tapi Allah pilih dia pakai. Yang adat yang macam ni, bila Muhammad terlibat, dia ada kemuliaan. Maka yang macam tu kalau kita terlepas, eloklah kita pergi balik buat. Tapi yang dia tak terlibat, contoh bila dapat baby, kita belah mulut. Belah mulut ni ke semua orang tahu. Hanya Nabi saja, ayat li'u tu ayat li'u Nabi. Tapi Syekh Utsaimin kata, memang itu untuk Nabi, tapi kerana dia buat. Satu, dia orang Arab. Kedua, dia buat itu kerana mukjizat Tuhan bagi kat dia. Maka kita buat, dia kata, supaya sunnah tu tak luput, tak hilang. Kita nak ikut juga ayat 21 Al-Ahzab tu. Maka kita pun boleh buat kerana Allah libatkan dia. Libatkan dia. Macam janggut. Janggut ni pada asal memang adat orang Arab untuk lelaki-lelaki, tanda kata syuja'. Dia apa? Kan dia suka perang kan, syuja' dia. Dia panglima, dia pahlawan. Tapi bila Allah letak dia di bawah dagu Rasul, dan kebetulan orang Yahudi pula buat nak simpan yang sama dengan pattern yang lain, maka Allah mengangkat sunnah itu ke tinggi, martabat yang tinggi. Kamu khilaflah dengan mereka, kamu tipiskanlah misai kamu, jangan jadi macam mereka sampai misai turun tutup. Maka akhirnya janggut itu diangkat tinggi menjadi sunnah yang azim. Jadi kerana susu tadi itu Nabi juga terlibat, maka kita cari jalan sekali dalam hidup kita buat balik. Patut kita buat pada hari kahwin itulah. Alhamdulillah. Tapi tak apa, balik kita bagi tahu kat isteri kita, cerita pelan-pelan, besok abang balik tarawih, hang buat susu siap-siap. Abang balik. Oh, ada perempuan tak suka susu. Tukar bancuh madu. Lagi tak suka. Pak Haji tanyalah kat dia apa yang hang suka. Ambil bancuh main satu ayat hang suka, aku nanti minum hang. Boleh. Ada suami pun, isteri pun bila dia nak bancuh ayat, dia pun juga nak kena tanyalah, kok suami tak suka susu. Pak ambil batuk. Ada suami dia gout kan. Saya tengok banyak orang gout tak makan susu. Saya tak tahu pasal apa. Mungkin lah benar ke, saya tak tahu. Tapi saya tengok ramai orang gout mengelak. Okey, abang kata boleh. Okey. Okay. Boleh Pak Cik Din
InsyaAllah. Semoga kita diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Hayakumullah, barakallahu fikum, wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.